sebab itu kita masuk Allah. Masalah apa tu? Masalah apa? Tengah ada juga dengan apa? Saya tu sebut di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu maulanal azim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita merafak setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan nikmat kelapangan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama hadir dan berada di dalam masjid ini. Dan saya memperingati diri saya dan tuan-tuan yang mana yang belum niat i'tikaf, ayuh sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah seorang sekali. Kita hadiahkan khusus pahala pembacaan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kepada almarhum Kebah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Bihadhihi niyyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung pembacaan kitab kita Bahrul Madhi juzuk yang ke-18 pada muka surat 169. Muka surat 169 kita masuk kepada masalah 81. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. 81 masalah. Masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Tuan-tuan bubuh dalam bracket Allah. Tuhan tu tuan-tuan bubuh Allah. Sungguhnya seorang manusia itu dapat masuk syurga iaitu semata-mata dengan rahmat Allah, yakni rahmat Tuhan. Tidaklah boleh kita kata boleh dapat masuk syurga itu semata-mata dengan amal ibadat. Apakala ada berbuat amal ibadat, maka i'tiqad yang demikian itu tidak sebenarnya, kerana adalah kita manusia ini hamba kepada Allah. Tatkala hambanya, maka tetaplah duduk di bawah naung limpah rahmatnya. Sekiranya seorang yang mengerjakan apa yang disuruhnya itu dimasukkannya ke dalam neraka, tidak boleh seorang berkata mengapa, kerana hambanya dan miliknya ikut suka tuannya. Baik, ni cerita ni tuan-tuan, kita duk harap nak masuk dalam syurga. Semua harapan kita macam tu. Tanyalah siapa pun kalau nak mati, nak masuk syurga kan nak masuk neraka, tak ada sekok pun akan jawab nak masuk neraka. Cuma ada seorang di Kuala Nerang saya jumpa. Di Kuala Nerang dia tak panggil neraka, dia panggil naka. Saya kata takut dah nak masuk neraka. Dia kata takut apa masuk neraka keluar Konami. Dia kata dia ingat neraka lagu Pekan Kuala Nerang apa. Dia kata masuk neraka keluar Konami. Tak ada siapa pun kalau kita tanya sama ada syurga ke neraka, dia takkan pilih neraka.
hatta orang yang bukan Islam. Tetapi kita kena melihat satu benda tuan-tuan, gambaran kehidupan kita, amal ibadah yang kita buat selama hari ini, adakah dia nak menyumbang kita masuk ke dalam syurga ataupun tidak? Tanya diri kita, apa amalan yang aku buat ni boleh bawa aku masuk syurga ke ataupun sebaliknya? Boleh ke tak? Tanya diri kita selama benda yang kita buat hari ni. Tuan-tuan, nak masuk syurga apa kalau berkira dengan Allah Ta'ala? Kalau berkira dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang bohong Allah Ta'ala pula. Mai tak benda leh laratnya nak buat, mai tak nak buat ibadat, penyakit lah, hak nu lah, hak ni lah. Saya ada sebut 2-3 tempat dah, malam ni nak sebut pula di sini. Saya 2-3 hari lepas, minggu lepas, saya berhenti makan dekat satu restoran di Kedah dalam perjalanan saya nak pergi ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak pergi ke KL. Jumpa satu orang ni tuan-tuan, dia ni tua umur kat 90 80 lebih lah, kat 90 dah umur. Tak apalah tua tu satu bab, kita ni bila Allah Ta'ala taruh umur panjang syukurlah. Bab tua tu satu bab, tak apa. Cuma cara pakai ni tuan-tuan, Allah tak menggambarkan dia ni tua. Pakai seluar, jangan tanya labuh mana. Saya ingat bawah sikit pada telur ni. Tak maaflah terus terang. Senang tuan-tuan. Hak belakang terang jangan ada gelak sangat. Ni cerita kami hak depan ni lah. Bisa tengok tak? Maklum bisa tengok, maklum bisa tengok tak? Cerita anak bapa. Hak pi Ramli pi melawat ladang, ada pakai lagu tu. Seluar pandak, baju t-shirt boh dalam, topi huduh lah tuan-tuan. Huduh, mau umur 20 pakai tu tengok tak apa, sakit mata. Boleh gagah. Ni Allah, pungkuk pun tak ada. Jenis kencing manis ni. Kencing manis makan pungkuk. Satu. Yang kedua ni bab berjalan ni tuan-tuan, main golf, habaklah padang mana yang dia tak pernah main lagi atas muka bumi ni. Selagi mana wujud padang golf, dia akan sampai. Dalam negara, luar negara ni pergi ke semua. Berjoging 5 kilo, tak ada masalah. Jogging 5 kilometer berjoging. Kita hak muda ni pun kena sekilo, lidah keluar sampai sejengkal. Kan? Kena berlari sekilo, tara-tara saya ni ke lidah keluar ni sedepah, keluar letih. Jogging, kita pun duk jogging lah. Tuan-tuan pun jogging, biar orang Melayu ni dia jenis tak boleh tengok orang nak jaga kesihatan, tak kerja kata. Kita duk jogging. Dia naik motor pagi-pagi nak pergi keluar makan roti canai. Dia potong kita, tak ada nak kurui dah. Dia pergi, gua tendang motor tu free lagi. Orang Melayu ni lugu tu jahat. Mujur saya ni ada darah mamah sikit kan. Mau darah Melayu lagu tuan-tuan, saya apa malu. Sihat ni nak ajak bak berjoging, ajak dia 5 kilo tak ada masalah. Ajak main golf, mana padang pun boleh, tak ada masalah. Ajak menari berjoget, larat dia, kuat dia. Menterkenara rokok daripada mula cucuh pergi ke putin dia hisap, tak ada masalah. Habak kat dia, jom kita pergi sembahyang, macam-macam. Seluar tak bersih lah. Hak nu tak ada, hak ni tak ada ni tuan-tuan. Berkira dengan Allah Ta'ala. Tu pun kalau mati nak masuk syurga, mujuk malaikat tak main kata syurga apa hang. Cuba bayang tuan-tuan, kita ni kita nak masuk dalam syurga. Mati ni tuan-tuan, bila-bila pun mati. Hari ni kami di Kedah, semua sedang bersedih lah kemangkatan Kebadulian Muhammad Tuanku Sultan. Satu raja yang cukup berjiwa rakyat. Ni bukan saya nak jack saya pun, dia tak pergi datuk apa pun. Pergi cakap ikhlas lah. Macam Haji Alim kalau jack mungkin dia datuk kan. Saya tak ada apa. Datuk pun tak, Tok Wan pun tak saya ni. Cuma kita bercakap benda yang benar. Satu raja yang berjiwa rakyat. Mudah nak mesra. Saya tak ingat waktu saya tingkatan 1 2003. Dia pergi ke sekolah kami nak rasmi kompleks warga Mah. Saya waktu tu lepas suruh duduk menyanyi lagu Negeri Kedah, menyanyi lagi kita ni.
Habis menyanyi, pergi berdiri lah tepi tu. Waktu dia nak balik tu, pergi berdiri lah. Dia nak balik. Kita ni orang suruh angkat sembah. Orang duk ajak sembah tu tunduk. Kepiah tu pelantin kan. Punya hormat sungguh saya. Hangguk. Perut lebih jatuh tepi kaki dia. Dia pergi ambil kepiah tu, dia tak balik. Satu benda dia cakap kat saya ingat baiklah. Dia kata sembah orang jangan lebih daripada sembah Allah. Dia kata lagu tu kat saya. Dia ambil itu, dia pergi bubuh tu, dia kata sembah orang jangan lebih daripada sembah Allah. Lepas tu dia tarik pipi, dia buat lagu tu, tak ingat baiklah. Satu orang bab agama cukup kuat jaga. Yang kata Tuanku Sultan ni, keprihatinan dia tentang perkembangan agama Islam di negeri Kedah cukup hebat. Sebab tu rasa kehilangan lah kami, tuan-tuan, rasa kehilangan. Kita rakyat jelata yang tidak ada apa-apa dengan dia ni, rasa kehilangan. Yang kedua, ayah saya ni ralat sikit lah. Kemarin setiausaha sulit, tuanku telefon abang dekat dia, kata Datuk minta mohon menghadap tuanku hari Isnin ni. Inilah kemarin dia call petang, dia kata tuanku minta masuk menghadap pukul 5 petang. Masuk sungguh dah petang ni. Seolah-olah tuanku ni bagi signal main ziarah lah jenazah dia. Ralat, tuan-tuan, rasa ralat. Jadi kami di Kedah ni rasa lain, suasana di Kedah tu lain, tuan-tuan, lain. Raja yang berjiwa rakyat, raja yang betul-betul raja. Kita tengok cara dengan kepemimpinannya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatilah roh tuanku. Mudah-mudahan tuanku ditempatkan bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tak tahu bila. Cerita bab mati ni ada satu cerita, tuan-tuan. Di Kuala Ketil, seorang warga insaniah. Saya pun dapat berita tu daripada ayah cerita. Keluar daripada rumah seorang bapa ni, warga insaniah, staf insaniah, mungkin saya tak kenal dia tu. Bawa anak keluar pergi cari burger. Anak nak makan burger, yang kata bapak ni letak anak larga motor, bawa anak ni keluar. Duduk atas jalan raya ni, tuan-tuan, satu Cina mabuk. Bawa kereta ni laju, dia mabuk, dia sentai motor ni, aksiden anak dengan bapak. Anak tu pingsan cedera, bapak ni meninggal. Anak ni koma 2-3 hari, bapak ni meninggal. Bila anak ni sedar, dia tengok mak dia. Mak dia pun dia jumpa anak umur 3-4 tahun, tuan-tuan. Kali 5-6 tahun, dia gutulah anak ni. Anak tanya, mak, mana abah? Mak, mana abah? Anak tanya. Mak dia jawab, abah pergi syurga. Tak tahu apa, anak syurga tak tahu apa. Dia tak main mengaji malam Selasa ni. Dia pun tak tahu syurga apa. Syurga ni jauh tak mak? Oh, jauh. Adik nak pergi jumpa abah. Nanti sihat, adik pergi jumpa abah. Seminggu lepas ayah dia meninggal, dia pun keluar dari hospital. Naik kereta dengan mak. Aksiden pula. Aksiden, mak hidup, adik dia hidup, dia tu meninggal. Pergi jumpa ayah dia sungguh. Kita ni tak tahu bila, tuan-tuan. Kita ni cerita di Kuala Ketil. Ni bukan cerita kita ambil dalam buku novel apa-apa tak. Cerita ni berlaku dalam baru ni di Kuala Ketil, Kedah. Kita ni tak tahu bila. Mai pula bulan depan tengok ada sanak kat dinding ni kurang habis orang dah. Contoh jangan marah pula. Contoh marah dia buat ada sanak kat dinding dah. Tengok kurang pula seorang. Dulu nampak penuh. Pergi mana tak ada dah ustaz. Oh, lepas kuliah malam tu lah. Tersengguk lena, tersengguk balik tak ada lagu tu kan. Tanda-tanda nak meninggal ni antaranya tanda-tanda tok guru duk abang suka lena dalam kuliah tu, tanda awal lah tu, tuan-tuan. Umur tak panjang. Yang kata mati ni tak tahu bila, tuan-tuan. Mungkin malam ni, mungkin besok, mungkin lusa, tak tahu. Dia tak kira siapa. Cuma kata ulama, yang aku rasa pelik ni pasal apa kata ulama. Sebab manusia ni dia tahu kata dia akan mati. Dia tahu bahawa kesudahan daripada episod kehidupan ni akan berakhir dengan kematian. Tetapi kenapa mereka tidak pernah bersiap sedia untuk mati?
Nak bersiap sedia untuk mati ni lagu mana tuan-tuan? Bukan sekadar sediakan kain kafan, sediakan amalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekalan, sebaik-baik bekalan ni takwa. Maknanya apa dia? Allah Taala nak buat perangai orang-orang takwa dia buat. Pulun buat ibadat, kurangkan maksiat. Tapi malangnya kita hari ni haram tak buat. Haram tak buat. Tahu dah kata nak mati tak berapa lama. Tambah umur mula Allah Ta'ala dah bagi signal. Semalam saya mengajak di Langkawi, malam saya kata, kita ni antara yang boleh buat ibadat kerak ni, kadang-kadang sebab Allah Ta'ala gempak. Tahu Allah Ta'ala gempak? Gempak bis sekali dia pegang tu dia. Allah Ta'ala sampai nak suruh semayang pun kena gempak. Gempak lagu mana? Dia bagi penyakit, tahu sakit jantung. Tu Allah Ta'ala gempak, istilah orang Kok Diang tempat saya. Allah Ta'ala gempak. Dia gempak bis sekali tu yang mayang lekan. Habis kuliah, mai satu orang salam. Dia pun selfie orang kita. Dia kata, "Mai ustaz, tabuh atas kepala saya betul tadi." Mana aku nak tahu aku main sebut ni kan. Dia kata api ustaz, memang saya lu mayang tak lekat, Allah gempak sakit jantung lekat terus hilang ni. Ni hak mana mayang tak lekat, cok Allah Ta'ala gempak bagi sekali. Mau Allah Ta'ala gempak. Jangan. Saya gempak boleh gagah, tak takut. Pipi cek doktor buat silap baca kena kata kanser. Allah. Doktor tu pun nak pencen lagi 4 bulan. Tarik bubuh sebab mata tengok tak apa nak betul. Dia kata ni kena kanser tahap 4 ni. Dia gempak pun sekali lagu tu. Lekat terus mayang. Kita ni tuan-tuan, sebab tu nak masuk dalam syurga, jangan duk kata kita nak masuk dengan ibadat, kita masuk dengan rahmat Allah. Bila orang kata lagu tu kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah, adakah kita ni boleh duk tinggal semayang, tinggal buat ibadat? Tak. Syarat nak dapat rahmat Allah, kena buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Tu syarat. Syarat nak dapat rahmat Allah, kena buat benda yang Allah Ta'ala suka, kena buat benda yang Allah Ta'ala suruh, kena buat benda yang Allah Ta'ala gemak, tinggal benda yang Allah Ta'ala tak suka. Tu syarat nak dapat rahmat. Hanya ditentukan balas orang berbuat baik dengan balas baik, maka iaitu janjinya Allah Ta'ala kepada segala hambanya yang demikian itu. Maka Tuhan dengan janjinya itu tetap pada akal, tidak ia menyalahinya, dan juga syarak menetapkan demikian itu. Allah Ta'ala janji, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah Ta'ala janji orang yang buat baik, kebaikan dia boleh kat dia. Allah Ta'ala janji, bukan lagu kita. Kita janji kat pilihan raya lain, lepas orang pangkah bagi haram lain pula dia buat. Celaka sungguh. Duk kena bodoh orang tu kita ni. Kita berjanji. Yang mana faham. Cara cakap berlanjut akan memastikan rakyat dalam negara ini akan mendapat satu keberhasilan dan kebajikan. Satu, Malaysia lah bapak lepas tu minyak naik turun. Pepenin kita pun dulu bos 100 penuh, lah bos 100 tak penuh, kena bos 120. Sebab tu saya nak cadang lah, nak ikut tak mau ikut sudah. Masjid pun dia kena naik turun dah. Faham ambil lah kan. Letih lah tuan-tuan. Kita ni nak kutuk, tak bagi dah. Tu sembang. Kami duduk pusing rokok dun. Lah, tak bagi dah. Dia turun mai duduk urut belakang baru ni, bagi pula kan. Lepas tu duk marah apa? Hak yang duk marah tu hak tak bangkah, tu duk marah. Saya ada kawan-kawan kita yang pembangkang ni duk main marah. Minyak naik pula yang duk marah. Saya faham bangkah kau itu. Memang tak bangkah, tak bangkah duk diam sudah lah. Hak kena marah noh duk bangkah lu. Dak lapor tu bodoh. Marah kita kan. Sebab dia seorang kena minyak naik, kita pun kena juga. Tapi jenis saya ni lagu tu lah, orang baik sengak lagu tu lah kan. Duk mohong, janji kita mohong. Ni dekat belah raya ni berjanji pula macam-macam. Semua macam parti politik, semua macam. Janji macam-macam.
Lah ni tuan-tuan cuba tengok. Lah ni kalau bumbung reban ayam rumah tuan-tuan terbang sekeping, YB turun main baku. Saya dekat belah raya. JKK abang kat dia. No rumah Pak Mek On no. Bumbung terbang pula sekeping. Rumah dia kan tak reban ayam. Kita makin-makin izul lepas subuh tengok dia kongkang-kongkang YB main duk betul bumbung. Pangkah bagi kat dia, tahun depan rumah kita habis, keping pun tak tinggal, haram tak turun. Jenis ni tuan-tuan tak ada pakai. Tapi janji Allah, Allah Ta'ala berjanji, dia akan tepat janji dia. Dia kata orang yang buat baik aku balas baik. Betul ya tuan-tuan? Tak pernah orang yang buat baik Allah Ta'ala akan balas buruk. Tak pernah. Cuma satu benda, tak tahu bila Allah Ta'ala nak balas. Kita ni pula mau buat-buat baik tu nak terus. Sama-sama semayang nak syurga terus. Dia ingat syurga kata apa dia? Nak masuk syurga, nak masuk neraka ni tuan-tuan. Tu kerja Allah, bukan kerja kita. Dua-dua. Syurga nak masuk pun kerja Allah, neraka nak masuk pun kerja Allah. Sebab tu jangan sewenang-wenangnya nak kata dia ni ahli neraka, dia ni ahli neraka, dia ni ahli neraka. Hai ingat neraka kata apa hang? Ada ke ustaz yang kata begitu? Ada. Ni duk buat apa? Bid'ah, neraka. Ni buat apa? Bid'ah, neraka. Semua neraka. Ketat lagu tu yang neraka. Boleh buat ni neraka 9. So geng 9. Sebelah tu pula neraka Metan Jangguih kan. Geng Metan Jangguih lah. Jenis bid'ah saja. Ujung kali neraka Kok Diang. Dia buat neraka tu cakap tepak dia kan. Dia buat apa ni Nabi tak pernah buat. Bid'ah. Ni Nabi tak pernah buat. Bid'ah. Hak Nabi tak pernah buat lagi tuan-tuan tahu daripada dia. Kerja duk bid'ah ke orang. Tu Nabi tak pernah buat. Hak benda Nabi tak pernah buat, duk kata orang ni neraka, orang ni neraka. Tak ada, tu kerja hampa ya. Baru ni di Kedah. Sebelah Kedah dia ada satu negeri nama Isketambola. Faham? Isketambola. Saya tak kata apa. Tuan-tuan ada buat kumik mulut tu semua punca saya nak kena tu. Saya kata negeri tu nama Isketambola. Ingat tak Isketambola ni? Tempat duduknya Ismail Ulam Raja. Bisan kepada Sadiq Sigaraga. Isketambola. Negeri tu dia ni pelik dia orang nama pun pelik Isketambola. Ada satu orang ni dia call saya, mak dia meninggal. Mak dia meninggal, dia ni baru balik daripada Mesir, duk kerja Jaqaf. Ustaz ni yang call saya ni ustaz. Dia ni mengaji di Mesir, bidang syariah. Fahamlah kita Arab boleh baca apa, orang ada ilmu lah mengaji di Mesir. Bukan mamak pas buat tepi jalan. Bila mak dia meninggal, dia pergi ke bumi mak dia. Dia pun nak buat cara kita lah. Pergi ambil tikar, ampak atas tu. Abang dia ni, hak jenis Salah Pi bin Salah Mai. Abang dia ni, Salah Pi bin Salah Mai. Faham? Faham lah. Terang-terang kita pun Salah Pi bin Salah Mai. Dia ni ikut pengikut Salah Mai. Dia tu Salah Pi. Kira salah orang yang buat ni. Dia ikut no apa no PhD no. PhD tahu apa dia PhD? Pakar haru dunia. Tak pernah dunia ni aman dengan dia. Dia ni pun duk pergi mengaji dekat Salah Pi bin Salah Mai. Tak mengaji agama pun abang dia ni, kontraktor. Kontraktor tak mengaji agama pun. Tapi jenis belagak lebih. Hak jenis tak mengaji ni belagak lebih. Ada satu orang dia ni bekas anak murid ayah saya mengaji kat tingkatan 5. Tu pun mengaji budak-budak tak cerdik ni. Dia main baru ni nak berdebat dengan ayah saya. Biadab tak biadab anak murid main nak berdebat dengan guru. Dia main ayah saya duduk tengah asah pisau tu faham. Dia berani nak jawab debat, orang tu takik free lagi. Dia main dia kata Pak Lang. Ni saya main ni saya nak debat dengan Pak Lang. Dia ni mengaji dengan Ustaz Rasul Dahri. Tak tahulah Ustaz Rasul Dahri ajak lagu tu ke tak ajak. Tapi dia tu main lagu tu. Ayah saya kata nak berdebat apa pula dah. Debat Pak Lang dah buat benda-benda Nabi tak pernah buat. Apa dia Nabi tak nak buat?
Duduk selawat lepas tarawih, Nabi tak pernah buat. Duk buat semayang 20 rakaat tarawih, Nabi tak pernah buat. Duk doa ramai-ramai lepas semayang, Nabi tak pernah buat. Tapi Pak Lang duk buat. Kuih laju ayah saya tak faham. Ya saya tapi baliklah, duk tengkap-tengkap apa lepas ansak ni. Aku nak pergi buat je. Tak, saya nak berdebat. Mungkin orang lain tak berani dengan Pak Lang, tapi saya berani. Kita duduk ke tepi tu tuan-tuan, kecil besar. Saya tengok budak ni. Aku telan aku tu lagi ni. Dia main nak berdebat. Ayah saya kata, duduk Zat. Ayah saya pun masuk. Saya duduk tengok, tak boleh dah kita ni. Ayah saya buat keluar satu kitab Arab, dia buka. Dia tak depan tu. Hang baca Zat, aku nak dengar. Budak ni pun tengok serupa pendekar bujang lapuk sekali Arab. Sudin baca. Mula Aziz baca bunyi syair. Tak boleh kat Sudin sekali Arab. Apa dia kata? Wal padang pasiruwe. Budak tu dia tengok kitab tu lu serupa tikui tengok bersiung. Atas bawah. Lah kali dia kata, ayah saya kata baca lah nak dengar. Hang baca bagi bunyi baris, lepas tu hang bagi elok nak dengar. Dia tengok dia kata apa? Saya Arab memang saya tak boleh baca. Ayah saya kata lah ni habis balik aku nak pergi tengok lembu, dia kata. Hang nak berdebat apa dengan aku suruh baca kitab pun hang tak lepas. Tu tara tu tuan-tuan nak condemn imam Syak. Nak condemn kata Imam Syafi'i tak erti. Nak condemn kata ulama-ulama tak erti. Nak kata ulama pun sama dengan kita. Adakah ulama sama dengan kita? Tuan-tuan dengan saya pun tak sama. Betul ya? Tuan-tuan dengan ulama biasa ni pun tuan-tuan tak sama. Tuan-tuan dengan saya pun tak sama. Tak sama. Saya duduk atas kursi, tuan-tuan duduk bawah. Saya mengajak tuan-tuan dengar. Kita dua pun tak sama. Mau bodoh lagu saya ni nak baca kitab. Bukan kata kitab-kitab besar. Kitab-kitab bawah ni pun kadang-kadang baca tak faham. Saya dengan tuan-tuan pun tak sama. Saya mengajak pakai kitab, tuan-tuan dengar tak ada kitab. Mana sama kita? Dia kata haram bubuh juga. Dia kata. Tak tu perbandingan dengan Dr. Asa. Saya yang nak mengajak ada kitab, tuan-tuan yang mengaji. Apa yang saya tengok muka ni saya tahu. Mau saya muhur mau percaya kan. Ni nak medok kata ni sopalah dengan tu. Tak mengaji abang dia. Mengaji dalam YouTube, mengaji dalam ni apa semua, duk buat belagak pandai. Boleh pakai jubah, boleh apa nampak lagi. Adik dia tak tikar tepi kubur mak. Kubur tu pun orang tak tanam lagi mak dia tu. Baru letak jenazah, baru nak tarik tanah, nak timbus mak dia tu, mayat mak dia tu. Timbus, lembut sikit. Sebab saya nak sebut satu lagi rasa, nak kambuh tu rasa kasar kan. Nak kambuh mak dia tu, nak timbus mak dia tu. Tak ni lagi, tak tarik tanah lagi. Adik ni ambil tikar tak tepi. Abang dia main ni nak buat apa lah dia kata empat tikar dah duduk ni. Tak dengar hadis kan Nabi kata tak boleh duduk atas kubur. Dia kata tu memang ada hadis tuan-tuan. Cuma ulama bahas lagu mana hadis tu, kena tengok. Jangan takat baca duk faham makna zahir. Tengok ulama bahas lagu mana. Cuba buka dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Tengok ulama syarah lagu mana. Yang dikatakan Nabi tak bagi duduk atas kubur tu, membuat kediaman atas kubur, duduk berak kencing atas kubur. Serupa lah. Dia kata kat saya, Ustaz, sebelum tu Ustaz, dia duk pergi jaga pintu pagar tu. Jaga pintu pagar kubur, tak bagi orang pakai kasut masuk dalam kubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Negara Arab, kubur mereka bukan lagu negara Malaysia. Duri keman penuh. Betul tak tuan-tuan? Kita tak pakai kasut, duri keman penuh kalau kubur tu. Adakah disebabkan pakai kasut masuk neraka? Duk depan neraka, malaikat tanya awak masuk mana dah? Tak pakai kasut pergi kubur tu lah.
Cuba tengok perbahasan ulama. Jangan kita menjadi orang yang tak berlapang dada. Kita ni kena jadi orang yang berlapang dada. Berlapang dada ni lagu mana tuan-tuan saya nak tabak. Berlapang dada. Kamu buat ada pandangan, kami buat ada pandangan. Lah ni depa yang duk ajak orang berlapang dada, tapi depa yang tak berlapang dada. Kita duk buat benda semua ulama bahas. Berlapang dada. Hang tak mau nak duduk atas kubur api balik. Tinggal kami hang nak duduk. Kita nak buat zikrullah, bukan kita duduk nak menari lagu Despacito. Duduk tu kita nak baca. Duduk tu nak bagi peringatan. Dia kata tak boleh duduk. Hang tak boleh duduk, hang diri. Kami nak duduk. Hang kelupa. Ni mula tu. Hang tak mau pakai kasut, buka kasut. Kami nak pakai kasut. Ni tak bang. Bila dia abang dia kata ni Nabi tak pergi duduk apa? Adik dia pun malas nak mendengar. Adik dia kata apa? Abang tak mau apa-apa, pergi baliklah. Adik ni kata, kalau abang tak mau apa, abang pergi balik. Kami nak buat, abang tak mau buat, abang pergi balik. Bila dia kata lagu tu, dia pergi cekak dia hak baju adik dia. Dia bagi sebiji. Atas kubur, tepi kubur mak dia bagi biji. Mujuk ustaz ni tak terjun masuk dalam kubur mak dia. Tidak lepas kami sekali ya. Siapa dia yang ekstrim lah ni? Siapa dia yang tak boleh berlapang dada dalam isu ni? Ni Nabi tak buat. Bid'ah masuk neraka. Taklah ustaz, bukan kita kata, Nabi yang kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatu finnar. Puak ni dia kira baca hadis, dia kira faham maksud zahir. Cuba tengok ulama bahas lagu mana. Semalam kita bahas panjang lebar ni Langkawi, kita baca kitab kita. Yang kata bid'ah ni lagu mana? Bid'ah ada berapa jenis? Cuba tengok ulama bahas lagu mana. Kalau hang tak mau buat, sudah. Jangan hang sampai tahap nak membid'ahkan orang. Sebab membid'ahkan orang sama berat dengan mengkafirkan orang. Kawan ni main kata ni tuan-tuan nak buat apa ni bid'ah. Lagu dia nak kata anda buat apa ni kafir oi. Lebih kurang lagu tu lah. Tuan-tuan, membid'ahkan orang sama berat dengan mengkafirkan orang. Sebab tu jangan duk suka bid'ah. Jangan duk suka kata orang ni neraka. Neraka tu bukan kata Tok Wan kita, bukan kata pak kita. Serupa dengan syurga pun bukan kata Tok Wan kita, bukan kata pak kita. Nak masuk syurga kena buat amalan, nak masuk neraka kena buat maksiat. Pilih yang mana hang nak. Baik. Sambung. Dan juga datang khabar menunjukkan Tuhan itu memasukkan hamba-Nya ke dalam syurga dengan semata-mata rahmat-Nya, iaitu seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulaini mimman dakhala an-nar ishtadda siyahuhuma faqala ar-rabb 'azza wa jalla akhrijuhuma. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW telah bersabda ia bahawasanya dua orang lelaki daripada orang yang masuk ia akan neraka telah bersengatan keriau. Keriau dia pun keriau. Ini bahasa Penang ni ustaz mana malam ni duk keriau ni. Ustaz Minang duk keriau ni. Dia kata telah bersengatan keriau ia dalam neraka disebabkan keras siksa itu atasnya. Nabi kata ada dua orang ni masuk dalam neraka, dua orang lelaki ni kena azab dalam neraka ni keriau. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang atas dunia lu padahal Allah Ta'ala bagi dalam neraka pun sebab atas dunia ni suka buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Saya selalu duk tegur tuan-tuan. Baru ni saya tengok ada satu video, satu ustaz dia ni mengajak pakai serban hitam. Ustaz ni bila buat live, hai yang duk tengok live tu duk kutuk ustaz tu. Ni ustaz Syiah mana? La ilaha illallah. Abang ustaz buat jenis duk tengok live. Saya selalu kata kita ni tuan-tuan duk tengok. Tuan-tuan main mengaji ni tuan-tuan nak apa sebenarnya, saya nak tanya? Nak pahala, nak faham agama. Serupalah kalau kita tak boleh main, kita tengok dalam live. Ni malam ni audio kuliah.
Sahabat kuliah ingat kan dari tim Donald Trump ke apa tak kot dah. Mana tahu Donald Trump suruh buat live. Baru ni saya ada satu orang, saya buat satu status, dia pergi like status saya. Saya baca sekali Donald Trump, terkejut kita je, saya dah. Saya kata biar betul Donald Trump like Facebook aku. Tekan-tekan tengok orang kulim dolar Trump, haram semua. Terkejut saya, terkejut Dan kan. Dia pergi buat dolar Trump, kita baca sekali Donald Trump lah. Ni dia main cacak ni, dia buat live. Untuk apa benda ni tuan-tuan? Nak bagi sahabat-sahabat kita yang tak boleh main, duduk di Selangor, yang duduk di Johor, yang duduk di mana-mana, nak tengok benda ni. Tengok elok-elok tu dah lah. Mana komen sikit pun tulis Pontian clear, sudah. Kodiang clear, cukup. Mana lagi? Duduk mana lagi? Duduk Dubai clear, bawah cukup. Ni dah, dia ada komen, ni apa serban hijau, ni apa serban hitam, ni apa. Duduk tengok sudah. Mau tak puas hati, keluar pergi tengok ustaz lain pula. Bila hang duk komen ustaz tu, hang duduk topak dosa secara percuma, bodoh oi. Ni kasar ke? Kita main mengaji tuan-tuan. Bukan semua benda yang ustaz tu bercakap tuan-tuan setuju. Saya tahu malam ni saya bercakap ada benda tuan-tuan tak setuju. Cuma dengan sebab dengan satu benda kita nak tutup 100 kebaikan. Kerana ustaz tu pegang serban hitam, kita kutuk dia, kita tala dekat dia. Ni apa ni, Syiah ke apa? Lah, bukan serban hitam bersyiah pun. Tuhan pakai jubah hitam, Syiah. Macam saya 2012 kena tahan kat airport Jeddah kat sejam. Saya balik pakai jubah hitam, saya pakai lebih hitam. Immigration custom Arab tu kata saya ni Syiah. Waktu tu kita semangat blackout. Saya kata ni bukan Syiah. Dia kata ada nama, dia tengok nama pula saya ni pelik, dia ada orang Husam. Dia kata Syiah dah ni, dia kata. Jenuh saya duk mengucap depan dia tuan. Saja dia bukan ada kerja. Kata Arab ni, dia kelaku dia kadang-kadang dia melawak kasar. Apa tuan-tuan pergi Mekah lah, beratok kat 2 jam bukan ada menatang apa dia. Kaunter ada 10 buka 1. Mai kita nak cop ni duduk berdiri lama. Dia kata cukup aku nak tutup pergi beratok belakang. Tarik pula kita ngai haram ni, tarik pula beg duk beratok. Mai 3 orang lagi nak sampai, kau dia kata letih sakit belakang pergi sebelah. Tuan-tuan, sabak masa nak masuk Mekah, mau masuk Thailand gamoi dah lepas tu kan. Mau nak masuk Danok gamoi dah. Ni nak masuk Mekah ni sabak. Dia Arab Mekah dengan Arab Madinah ni lain. Arab Madinah ni dia agak lembut sikit. Tuan-tuan tengok Arab Mekah, kita duduk tawaf. Kita nak pergi cium Hajar Aswad, dia tolak kepala. Ya haji. Kan puak matang janggui pula nama haji puak umrah. Dia kata kan. Ni untuk Kuala Nerang ni jemaah saya. Pi ni dia duduk sangkut handphone depan, handphone je duk bunyi tu. Anak dia bubuh lagu siam duduk tengah tawaf, dia duduk belakang saya. Orang tua dia punya volume tu kalau boleh angkat lagi dia angkat lagi kan. Kalau boleh nak pergi tambah sound pula begitu kan volume dia tu tak dengar. Duduk tengah tawaf, kita duduk depan la ilaha illallah. Anak dia telefon. Meru ca'u meru belakang. Lagu siam. Meau ca'u. Sambil dia duduk kelang kabut tu, polis jaga Kaabah tunjuk dia, haji. Dia ambil dia tengok, dia kata umrah, dia kata lagu tu kan. Polis Mekah dia lagi haji, membuat hajah. Arab di Madinah lain, ya haji. Kan kita duduk semayang dekat Raudah tu lama kadang-kadang. Dia memang kata ya haji. Mai Arab, kalau Arab Mekah lain, haji. Jekah lagu tu ya. Ni tuan-tuan, kita ni nak abang apa dia tadi ni? Satu benda. Kita ni tuan-tuan, buat benda yang Allah Ta'ala tak suka, tiba-tiba duduk dalam neraka, Allah Ta'ala bakar, Allah Ta'ala azab. Duduk buat khayal lebih. Ni 2 ekor ni. Serupa lah siapa pun. Kaya lebih. Sakit ni tak tahu nak abak lah. Azab dalam neraka ni, sakit ni tak tahu nak abak. Tak ada kalam nak awak keluar ni. Tak ada kalam, tak ada kalimah, tak ada perkataan yang kita nak cakap ni.
Yang kata sakit ni, dia tanya lagu mana ada nyut-nyut. Tak ada nyut-nyut dunia boleh nyut-nyut. Kita duduk sakit gigi pun tak ada kalam nak bak kat dia sakit gigi ni. Lihat mana kena penyakit GST, gout sampai tua. Dan jadi penyakit go out ni. Waktu go out tu menyerang, lagu mana nak abang? Tak ada kalam. Angin bertiup pun tak sanggup sakit. Hak jenis go out ni. Oh, dia kata, ustaz, dia lagu darah tu nak tembak keluar kat tapak kaki tu. Kita pun sakan darah sampai nak tembak keluar. Tu pun tak ada lagi. Kalau ada lagi, dia buat lagu tu. Dia tak ada kalam dah. Lagu tu. Nak habak kata sakit tu. Sakit gigi pun tak sanggup dah. Hadap cakap pandai tu diam. Baik orang panggil dia speaker Dewan Rakyat lah, pandai bercakap. Duk kat dalam kedai kopi tu, kedegang suara dia. Jenis sembang darah ni, bukan dia berani pun. Pergi kedai orang tanya, hang Din, kalau anak menikah dua hang berani tak? 25. Orang tanya dia nak menikah dua hang berani tak? 25. Dah lah lagi kalau bini hang marah ke apa, dia sabar. Oh, derai dah tengok. Dah lah lagi kalau dia ada ajak hang cerai ke apa, aku laki dia. Tampak terangkat pirino. Saja aku tak mau buat ya. Kalau aku nak buat, aku buat lah. Kawan tu hantar dia sampai depan rumah. Sebelum nak turun kereta tu, dia pegang tangan kawan tu. Hak sembang tadi cukup dekat tu lah. Dia kata jangan bawa balik main rumah lah. Penakut piang. Sembang dekat. Kena sakit gigi diam. Tu baru sakit dunia tuan-tuan. Sakit dunia. Sakit di akhirat ni tak tahu nak abang nak qiyau, dia kata sebab kerasnya siksa itu atasnya, maka firman Tuhan yang mulia dan maha besar, keluarkan oleh sekalian kamu hai malaikat aku akan keduanya itu. Bila duk tengok duk qiyau sakan sangatlah, Allah Ta'ala kata kat malaikat ni, pi ambil duk qiyau sakan tu, buat keluar ni. Maka malaikat-malaikat pun menjunjung sebagaimana firman Tuhan, falamma ukhrija qala lahumma ayy shay'in ishtadda siyahukuma qala fa'alna dhalika litarhamana. Maka apakala sudah keluar kedua lelaki itu daripada neraka, bertanyalah Tuhan bagi keduanya. Bila awak keluar, Allah Ta'ala tanya pada, kerana apa suatu yang bersangatan qiyau kedua kamu? Hei, yang duk qiyau zakat nak berapa? Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya, yang duk qiyau zakat berapa? Yang duk qiyau ni menangis lah kalau bahasa KL. Ni yang kamu duk menangis ni sebab apa? Yang duk qiyau ni berapa? Sakan dengar ni, pendengar mekok dia. Contoh. Lagi dia komen pula. Ni bid'ah mah. Kan Allah nak kata lagu tu kan. Tuan-tuan, dia mengajak ni, tuan tengok senang ke? Hak duk tengok ni beribu. Kita seorang nak mengajak, nak bagi puas hati beribu orang, tobat tak ada puas. Tidak. Kita seorang hak dengar ceramah ni beribu. Seorang nak bagi semua ribu-ribu kepala ni puas hati, tak ada puas hati kan. Ada yang nak main ni apa? Derai sangat Ustaz. Derai sangat bercakapmu. Kasar sangat. Dia passion dah buat lagu mana? Dah lembut lah sikit. Nak dengar Ustaz lembut. Pergi cari lain. Dia cari aku apa? Tak lah. Saya nak dengar kat Ustaz cakap. Nak dengar tu diam tu dah. Dia main duk komen. Pa ni kasar. Ikut suka aku. Bukan guna mulut Pak Hang pun. Tu kasar tu. Tu kasar tu mau dah tu. Kan? Dia komen ni macam-macam. Saya ustaz-ustaz muda ni duk telefon kadang. Lepas pergi ceramah ada orang duk komen. Saya ni tuan-tuan kena komen ni teruk. Hak paling dia teruk kena kat masjid tuan-tuan. Budak tu saya duk cari tak jumpa ni sampai gelar ni. Dia kata kat saya tahun 2015. Saya tak jumpa budak ni, mau jumpa aku luku dah malam ni. Dia tengok saya, ustaz apa mi saya tak ada janggut, tak ada macam babi lah. Saya ingat sampai gelar ni. Saya duk cari budak tu tak jumpa sampai hari ni. Haji tolong cari tak Haji? Maku luku sedah ni. Dia kata-kata itu dia tak main dah budak ni. Haram jadah tengok. Cik lagi saya ingat baru 7-8 tahun. Dia salam dia tengok dia. Ustaz apa mi saya tak ada janggut, tak ada macam babi ya pun dia kata. Hari tu saya nak luku pergi ramai duk salam, tak ada luku. Haram budak ni kan.
Dia kata hari tu dia tak main dah. Paling teruk saya kena tu. Hak tu paling kau ya saya kena. Dekat orang nak komen sikit-sikit dia tak heran ada bagi dari babi tu budak. Gua ajak orang dah. Tak bela dia tak main. Kalau main dia lugu lah budak ni. Mau dekat orang komen sikit-sikit tu beza dah tuan-tuan. Ada ustaz-ustaz baru ni dia kena komen sikit-sikit kadang-kadang. Orang duk kata dia duduk dia kata hang peduli apa orang Hak yang duk komplain hang tu pun kalau bagi mic kat dia boleh ceramah. Sembang ya sebab dia nak komen. Sedap lah nak jenis nak komen. Kita ni nak tengok salah orang ni sedap lah. Lagi hang pandai angkat cakap, amai cakap aku nak dengar pula. Cakap tak keluar suara tu. Cakap. Bila duduk depan. Pandai sangat duk cakap. Orang lagu tu lah. Bila kita nak buat benda baik mesti ada iblis dengan setan. Biarlah tuan-tuan. Kita ni jangan duduk. Jangan macam tuan-tuan lah main mengaji. Bukan semua orang suka. Main mengaji. Sebab begitu. Tu main syurga tu kan. Hang tak mau mengaji sudahlah. Jangan duduk kacau orang nak pergi mengaji. Lepas tu baliklah jenis main mengaji ni jenis tegur sikit. Hampa ni tak betul ni, hampa ni Allah. Ada bunyi Allah. Berapa hari ya Allah. Ada buat begitu. Allah dia buat begitu. Bagi sebiji hilang Allah kan. Tuan-tuan, kita buat benda baik ni biar-biarlah orang nak kata apa kata lah tuan-tuan. Allah Ta'ala tanya kawan ni, awak yang duk teriak sakan sangat ni. Jawab keduanya, hamba perbuat yang demikian itu supaya kasihan engkau ya Tuhan akan kami. Ya Allah, kami duk riau kuat-kuat ni bukan macam apa ya Allah. Sebab nak bagi-bagi kamu, kesian kat kami teruk dan ni kami kena. Kami buat benda ni sebab nak bagi kamu, kesian dekat kami. Oh yang duk teriak kuat tadi ni nak bagi Allah Ta'ala kesian. Bagi Allah Ta'ala pandang dia. Bagi Allah Ta'ala tengok dia. Bila tengok Allah kesian. Bila tengok Allah Ta'ala kasih dekat dia. Qala inna rahmati lakuma antantaliqa fatulqiya anfusakuma haisu kuntuma minan nar. Firman Tuhan bagi yang menjawabkan kata lelaki itu. Bila dia jawab lagu tu Allah Ta'ala jawab balik kat dia. Bahawasanya rahmatku bagi kedua kamu. Iaitu bawa pergi kamu dari sisiku kepada neraka. Dan kembali kepadanya. Kemudian campak oleh kamu akan diri kamu keduanya. Sekira di mana ada tempat kamu dalam api neraka. Allah Ta'ala kata ni. Tak payah cakap banyak. Pergi lempak balik masuk dalam neraka. Bahasa mudah faham lagu tu. Pergi lempak balik lepas ni masuk dalam neraka. Cakap pandai kan. Lempak balik, duduk atas dunia tu tak mau nak buat apa, kena azab dia cakap banyak. Macam kita lah. Naik kereta, rotek mampu, lesen mampu. Lama dah naik selamat, kena satu hari JPJ tahan. JPJ tahan tu kan lepas lah zaman. JPJ tahan. Dia maki JPJ tu pakai orang tu nak sepak. Tak boleh tuan. Kita dah buat salah lah. Buat salah lah. Saya kadang-kadang bila ada hak jenis-jenis penguatkuasa tak berapa kenal dia pasaman. Metang kita nak pergi bayar. Awak ustaz tak abang kata ustaz. Ni macam saya 13 hari bulan ni nak kena naik mahkamah. Nak kena naik mahkamah ada kesalahan lalu lintas. Dan lepas zaman terlupa nak bayar kena naik mahkamah lah. Sampai tak boleh bayar lesen baru tahu awak tak boleh bayar lesen. Tentu ada kes dekat mahkamah. Kes apa ni kesalahan lalu lintas. Pergi lah ambil tarikh baru-baru ni dekat JPJ Jawi. Mereka duk suruh buat kuliah. Saya kata tak boleh. Isketam bola tak boleh kan. Kita pasal berdengung. Mana boleh kan. Mereka kata ingat kau ustaz main nak mengajar kami. Tak nak mengajar lah. Nak bayar lesen tak boleh. Ustaz awak masa kena saman tu. Ustaz tak awak keluar ke kepala. Tunjuk kata bagi orang kenal ke ustaz ke. Bukan jenis tu apa. Kita track record kena cantik bakal menteri besar Kedah. Mana boleh track record kotor tak boleh kan. Ni nak kena pergi. Buat salah lah. Buat salah lah. Lagu ni lah. Dulu aku dah habak dah jangan dia buat salah juga. Bila kena dia buat kaya. Nak minta kasih. Apa dah buat salah lah. Pibuh balik dalam neraka. فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما. Maka pergi keduanya kepada api neraka itu. Bila dua-dua tu nak masuk api neraka,
Dia kata tipu helah pun tak jadi. Dia kata ingatkan Allah Ta'ala nak kesian dia terus main pula. Maka mencampak seorang daripada keduanya akan dirinya ke api neraka. Terjun balik duduk dalam api neraka tu. Maka Tuhan jadikan api neraka itu sejuk tiada ia membakar dan memanaskan, dan dijadikan selamat sejahtera atas lelaki itu. Tiada apa suatu mengenai badan dan dirinya. Allah Ta'ala bagi sejuk api. Allah Ta'ala bagi sejuk api itu, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak buat api yang panas boleh jadi sejuk? Tak mustahil. Ni kita baru raya korban, baru lepas ya tuan-tuan, kita raya korban baru ni. Ingat balik pengorbanan Ibrahim, Ismail dan Hajar alaihimussalam. Bagaimana Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, pisau yang tajam tak kena, tak bagi kesan luka pun tak lihat Nabi Ismail. Ada satu riwayat walaupun dhaif tapi ada dalam kitab, kata bila letak atas benda lain boleh belah, hatta batu boleh dak, dia cincang batu belah dua. Tapi bismillah lihat Nabi Ismail tak kena. Kuasa Allah, tuan-tuan, tu yang lepas viral baru ni, lembu kena sembelih makin berdiri. Kuasa Allah. Sembelih habis dah. Rok lepas buang-buang tali tu, dia makin ligan balik kawahan sembelih tu. Kuasa Allah kan. Lari paklong tu tak cukup tanah, dia lari kan. Dia sembelih lembu tu, dia ingat mati dah. Puak tu pun jenis yang nak pergi buat kerja korban tu pun kada kerti sangat. Bagilah kawan tu mati habis lu, baru buka sikit sudah lah, jangan dia buka semua. Biar dia boleh kelupuang sikit. Ni pergi buka semua, berdiri lembu. Lembu tengok-tengok ontok ni sembelih. Ontok tu baru dah lepas penat dia berami tau. Dia ligan tu imam tu lari tak cukup tanah ontok tu. Kuasa Allah, tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan tengok kelaku buat korban baru ni. Ada dia pantak gambar viral kan. Satu abang tu besar. Lembu duk ngodek sangat, dia pijak kaki celah tu, dia besar daripada lembu. Ingatlah gambar tu. Macam-macam. Allah Ta'ala ni, api neraka yang panas, Allah Ta'ala boleh buat bagi sejuk. ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له رب عز وجل ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك. Dan berdiri seorang yang lain itu, maka tidak mencampak ia akan dirinya. Dia seorang, dia kan dua orang tadi, hak seorang lompat turun, hak seorang lagi dia duk yang lompat turun api, dia boleh buat lagu duk menari gimnastik apa nama ni, hak menari dalam kolam renang kesukan si baru ni, duk angkat kaki. Kawan ni kata duduklah api boleh duk menari lagi, angkat pula sebelah lagi tarik. Lagu duk kuat belakang lah, duk menari, duk berenang dalam api neraka. Heran dia. Bila diperbuatnya tidak mencampakkan diri itu, maka firman Tuhan yang maha mulia lagi maha besar, apakah menegakkan engkau bahawa engkau campak akan dirimu seperti mencampak taulan kamu akan dirinya ke dalam neraka. Allah Ta'ala tanya hazorang lagi tak mau pergi. Awak tak mau terjun macam kawan hang tu, awak yang tak mau terjun. Hang takut apa nak terjun? Terjun lah. Ya, hang takut nak terjun ni pasal apa? Fayaqulu, dia jawab balik, ya Rabbi inni la arju an la tu'idani ba'da ma akhrajtani. Maka jawabnya, ya Tuhanku, bahwasanya hamba harap akan bahawa tiada dikembalikan aku dalam neraka, kemudian telah engkau keluarkan aku, dan harapan aku itu percayakan engkau bahawa engkau terima. Dia kata, aku doa harap, ya Allah bagilah keluar daripada neraka. Tiba-tiba keluar sungguh. Dia kata, fayaqulu lahu rabb laka raja'uka fayadkhulani jami'anil jannah. Tambah nun bawah tu. Birahmatillah, maka berkata baginya, ya Tuhan, oleh Tuhan Azza wa Jalla, manakala percaya kamu dan baik sangka kamu kepada aku, maka tetaplah dan penuh bagi kamu harapan sebagai sangkamu, maka masuk keduanya dalam syurga dengan rahmat Allah. Hak seorang yang tak mau keluar ni, dia kata, ya Allah, aku ni keluar daripada neraka, duduk dalam neraka, duk kena bakar teruk-teruk, duk rasa lah, biarlah aku keluar daripada neraka ni. Tiba-tiba kamu keluar sungguh. Aku masih ada harapan lagi ni. Kata, dah keluar dah. Mai jumpa, tiba-tiba kamu suruh terjun balik. Tapi dalam sudut hatiku, ya Allah, masih rasa harapan bahawa kamu ni maha penyayang, kamu ni maha pengasih. Boleh bawa aku masuk dalam syurga. Dijawab lagu tu ke Allah,
Allah Ta'ala kata sebab hang bersangka baik dengan aku, pergi dua-dua ni masuk dalam syurga dengan rahmat aku, kata Allah. Tuan-tuan, betul lah Nabi kata sayangnya Allah kepada kita lebih daripada seorang bapa dan ibu sayang kepada anaknya. Siapa tak sayang anak, tuan-tuan? Hak yang kata kat saya babi itu, dia tak bawa anak dia sebab takut saya luku dah tu. Sayang kat anak dia. Saya anak duduk tahan ni wat lah ni, duduk dalam wat lagi ni, tak keluar-keluar lagi. Ujian dakwah, tuan-tuan. Marin dan main sepagi dengan anak lepas mengajar pagi kemarin, main-main dengan anak atas rumah mengasuh, saya pun pergi Langkawi. Bini dia telefon, dia kata dengar batuk pelik ni, masuk wat, petang tadi masuk wat. Saya pukul 2 baru balik. Sampai rumah pukul 4. Siap-siap 4.30 keluar apa, pergi tengok anak tak ada setengah jam, main mengajar pula ni. Ni, duduk yang dekat sini tuan-tuan, hati duduk tengok anak tu. Tapi dah berjanji dengan orang. Sebab tu kadang-kadang kan orang rumah kita pun kata lah bang, anak duduk dalam wat. Dia tak boleh kata janji dengan orang. Nak buat lagu benar janji dengan orang. Saya utamakan tuan-tuan lebih daripada diri saya dan keluarga saya. Tiba-tiba saya main, tuan-tuan tak main. Hangat tu. Hangat tu. Bukan ada apa pun. Dia duduk rumah tengok bulletin utama tu . Bunyi pun dia kata lah live. Amboi. Tak ada. Live ni orang buat ada masalah. Tak boleh main. Yang hang tu saja buat masalah. Tak mau main. Pasal apa? Kan? Kadang-kadang gerak pula kita ni tuan-tuan. Sebab tu saya jenis surah masjid mana menyegam ngaji, malas nak pergi dah. Baru ni saya buang 3-4 tempat lah. Nak rehat dah, kita pun nak kena kosong-kosong masa nak berkempen kat belah raya dah lah ni. Tempat dia tak apa nak seronok pergi mengajar tu, tapi dah lah tuan, bab tu ya. Pergi tak ada kesungguhan nak mengaji. Kita main nak mengaji, tuan-tuan ni adalah kesungguhan main, dengar. Walaupun tak ada kitab, dengar. Ngangor. Dia kata ustaz ni kencing kita ni dah. Ni dah. Kita mengajak dia duduk penyuruh tu. Kau sepak lebih tu lagi peri lah. Jenis-jenis lagu tu saya tak pergi dah tuan-tuan dah bab tu ya. Kita nak mengajak orang nak mengaji, tak mau mengaji tu nak kata apa? Trend lepas ni kadang-kadang ada masjid, trend lepas main mengaji ni tekan nak masuk Asya ya. Saya malas nak balik buat kuliah. Kadang-kadang ada ustaz bila kita ada isu yang kita rasa nak bahas, ambil masa belajar sikit, mula boleh tiap. Sudahlah ustaz. Ada entah satu orang, dia mengajak surau tu, saya mengajak tak. Tengah ustaz ni duduk cakap ni, dia telefon dia teriak. Tengah dia duduk sedap mengajak, anak murid boleh. Jadi ustaz, agak orang lain pula esok lon. Dia kata ustaz Bim, saya pergi tu, saya bancuh orang tu. Saya bancuh dengan saya, tak pergi lah. Trend nak mengaji ni, dekat nak isi masa kosong, tak payahlah. Main ni pasal apa? Nak ambil ilmu. Main ni pasal apa? Nak mengaji. Sebab apa nak mengaji? Nak tahu hak mana tak betul, nak betul sebelum mati. Ni kalau buat trend kuliah agama sebagai nak isi masa kosong, tak payahlah tuan-tuan. Tak payah. Lebih baik tuan-tuan duduk, isap rokok, balik rokok down, duduk sajalah. Selagi masuk Aisyah, bang-bang balik pilih kutu. Esok main pula. Habis tu, nyemang-nyemang, balik pilih kutu. Duduk, kata orang tu tak betul, orang ni tak betul, betul balik pilih kutu lah, senang. Kalau nak duduk dalam majlis ilmu, syarat aku nak mengaji. Duduk dalam majlis ilmu sejam, 5 minit, dia rasa pungkuk dia ada benda cucuk. Dia menyemang kat kedai kopi 2 jam, tak ada masalah. Kuliah ilmu kalau boleh nak bagi pendek sikit lagi. Dia kata ni kalau boleh abang ustaz jam bunyi lajak 5 minit sudah. Lalu kita abang pula. Bola sepak. Dekat TUIC setengah jam jadi ya. Dan dah cuba tengok ni baru ni Malaysia lawan mana Sukan C baru ni. Malaysia lawan Thailand. Kan Malaysia lawan Thailand. Dia boleh beratuk beli tiket nak tengok tu tuan-tuan. Sampai sanggup tapi kerja. Mai kuliah malam ni ada kena beli tiket. Ada kena beli tiket tak? Tak ada. Mai pergi waktu mana pun. Memang tahu dah masjid takkan penuh. Ni kat tepi ni ada lagi ni. Belakang. Dia main-main dia duduk belakang. Dia tengok kita. Kalau bola tu dia boleh. Dia nak duduk rapat tu. Kalau boleh dia nak pergi duduk tepi pemain tu. Dia nak lari semua. Kuning dia kata. Kenapa kita kalau buat benda yang tak ada faedah dengan akhirat kita boleh duduk lama. Tapi benda yang nak bagi kita senang ke akhirat kita tak boleh buat. Contoh, tabung masjid lalu.
Syirik tu benda nak bagi kesenangan kita ke akhirat. Tapi benda yang tak bagi kesenangan ke akhirat dia boleh tukar sport rim kereta, bubuh tinta. Ni satu hari bulan satu ni JPJ nak cek pula, dia maki JPJ berkandak kan, marah ni JPJ nak cek pula tinta ni, marah ni. Dia boleh buat. Tapi bila benda tu nak bawa dia kesenangan ke akhirat, dia tak boleh buat. Itu namanya kita pun tak ada keinginan untuk menyenangkan kita ke akhirat. Masalah syafaat Nabi mengeluarkan satu kaum daripada neraka. Kita baca sikit lagi. Boleh lagi tuan-tuan? Berani jawab tak boleh. Baru kena boleh tiak tak ya. Sikit lagi. Tuan-tuan memuka lagu nak mati pun ngaji malam ni. Sikit lagi tuan-tuan. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu banyak syafaatnya. Ada syafaatnya yang sehabis-habis besar, iaitu mengenai faedahnya umum sekalian orang di padang mahsyar. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia syafaat dia luas. Sebab tu kita boleh minta ada syafaat kepada Nabi walaupun Nabi telah wafat. Jawabnya boleh. Sebab kewafatan Nabi, Nabi wafat tak macam manusia lain mati. Ada orang dia duk marah bila kita minta syafaat dekat Nabi. Isfa' lana. Dia kata duk kata apa? Isfa' lana ni syirik. Ni. Kita nak minta syafaat dekat Nabi. Tuan-tuan yang pergi ziarah maqam baginda sallallahu alaihi wasallam tu untuk apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Hak tuan-tuan duk habis duit 7,000, hak tuan-tuan duk habis duit 6,500, yang tuan-tuan duk habis duit 6,200 ni, tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke Madinah, duduk di Madinah, tuan-tuan beratok nak ziarah Nabi ni punya panjang, nak ambil apa? Kita sayang Nabi, nak pergi ziarah Nabi. Sebab apa? Nanti Nabi boleh tolong kita ke akhir akhirat. Nabi kata, man zara ala qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kubur aku wajibkan dia syafaat aku di akhirat kelak. Boleh tak minta syafaat dekat Nabi? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur ulama kata diharuskan walaupun selepas Nabi wafat, sebab kewafatan Nabi tak sama dengan orang lain mati. Tiba-tiba mai duk kata isfa' lana syirik. Ambo. Satu ustaz mengajak. Saya dengar dengan telinga saya, habis mengajak saya pegang ustaz tu. Dia kata ni tuan-tuan duk selawat sebelum duk khutbah. Ada masjid buat, ada masjid tak buat. Nak buat tak mau buat sudah. Bila khatib ni kan, kita Tok Bilal pegang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelum khatib naik. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. Khatib pun panggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan kali kedua. Ustaz tu kata ni tuan-tuan duk selawat sebelum khutbah ni, dia kata bid'ah, Nabi tak pernah buat. Dia kata benda yang Nabi tak buat kita nak buat apa? Kita hanya buat benda yang Nabi tak buat. Habis kuliah saya tanya dia, ustaz. Saya panggil dia, kata tadi anda dengar tadi bercakap tadi, kata orang Nabi tak pernah selawat sebelum tu. Bila Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ya ke betul? Yang tak boleh buat benda yang Nabi tak buat dan Nabi larang kita buat, yang tu kita tinggal. Benda Nabi tak buat tapi Nabi tak larang kita buat, boleh buat. Mana dalil dia? Cukup banyak dalil tuan-tuan. Antaranya bagaimana sahabat semayang dengan Nabi, Nabi i'tidal, sami'allahu liman hamidah, dia mangkit ke belakang, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Habis semayang Nabi tanya, manil mutakallim, siapa yang baca tadi? Sahabat kejawab, aku.
Sebab apa Nabi tanya? Kalau Nabi buat, dia buat, Nabi takkan tanya. Tapi dia buat, Nabi tak buat. Tu yang Nabi tanya. Bila dia habaq, kata dia yang buat. Nabi kata, aku tengok lebih pada 30 malaikat duk berebut nak bawa amalan ni, doa ni naik kepada Allah. Tu dalil. Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang kita buat. Buatlah. Sedap-sedap Nabi tak buat, tak boleh buat. Nabi tak buat, tak boleh buat. Duk halang orang nak berselawat. Lepas tarawih orang nak selawat, tak boleh selawat. Sebelum ni nak selawat, tak boleh selawat. Berimpun ramai-ramai duduk di padang apa, nak selawat dekat Nabi, tak boleh berselawat. Ni apa ni tuan-tuan? Saya kata dekat ustaz tu, nanti lepas hang mati pi akhirat, hang nak tunjuk muka hang depan Nabi. Hang orang yang duk halang orang nak berselawat dekat Nabi atas dunia. Hang Nabi tunjuk muka hang depan Nabi. Kita boleh minta syafaat Nabi. Diharuskan. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengharuskan benda tu. Sebab tu kalau tak jumpa jangan kata tak ada. Kalau tak hati jangan duk belagak pandai. Dan ada syafaatnya yang sahabat besar, iaitu mengenai faedahnya umum sekalian orang di padang mahsyar, dan ada syafaatnya yang kecil tiada mengenai semua kaum, bahkan satu kaum daripada umatnya itu syafaatnya mengeluarkan daripada kena azab neraka. Maka orang-orang yang dapat syafaatnya ini iaitu orang yang mustahak masuk neraka, tiba-tiba dengan syafaatnya boleh lepas daripada masuk neraka dan masuk syurga. Itu dia Nabi. Ada satu kaum yang nak masuk dalam neraka dah, tapi Nabi boleh tolong bagi selamat mereka daripada masuk neraka dan dimasukkan dalam syurga. Maka hal yang demikian itu datang khabar daripada Nabi sendiri dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhrujanna qaumun min ummati minan nar bi syafaati yusammuna jahannamiyun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi sungguhnya dikeluar satu kaum daripada umatku daripada api neraka dengan sebab syafaatnya ku, dinamakan mereka itu orang-orang Jahannam. Nabi kata, Nabi cerita aku boleh selamatkan satu kaum daripada nak masuk neraka keluar mai masuk syurga, dan dinamakan mereka itu orang-orang Jahannam. Sebab pun dipanggil akan kami itu dengan nama orang-orang Jahannam, dengan sebab apa Nabi gelak orang-orang tu nama dia orang-orang Jahannam. Sebab apa? Sebab mereka itu orang-orang yang mustahak duduk di dalam neraka. Mereka ni orang yang berhak nak masuk duduk dalam neraka dah. Tetapi dengan syafaat Nabi SAW, dengan pertolongan Nabi, jadilah tiada masuk ke dalam neraka. Orang yang nak masuk neraka dah, tapi Nabi boleh tarik balik tuan-tuan. Kita ni nak yang tu ya. Sebab tu kita kena banyak selawat dekat Nabi. Sebab tu kita kena banyak puji Nabi. Kita duduk puji Nabi, kita rasa beruntung jadi umat Nabi. Tu yang duk kata ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Beruntung jadi umat Nabi. Tiba-tiba marah. Kita nak zahir kata kita untung jadi umat Nabi, marah. Tapi puak ni yang duk kata lepas ni penegak sunnah. Contoh kita sayang kat puak kita. Pak kita ni satu bos, duduk dalam, ada orang duduk bawah dia. Orang pun pakai dia puji pak kita buat syair. Beruntungnya kami jadi staf dia. Dia seorang majikan yang baik. Dia satu majikan tak kira, rajin buat kenduri. Ada staf susah nak minta tolong, mudah tolong. Kita sayang pak kita. Kalau orang puji pak kita, kita rasa apa? Seronok. Tiba-tiba duduk puji pak kita. Jangan ada puji pak aku ni, tak betul kan? Jangan ada puji pak aku Orang nak masak bagi pak kita makan. Pak kita suka satu benda. Contoh pak kita ni jenis peminat yak ketum. Contoh. Hak staff tuan-tuan gelak lah tapi contoh. Yang staff ni rebuih bukan dekat satu jak tuan-tuan. Satu periuk dia ramai. Nak menggembirakan bapak kita, bawa pergi makan, nak menggembirakan orang puji. Tiba-tiba kita hak anak sayang kat pak, marah orang puji pak kita. Kita penegak sunnah, sayang kepada Nabi, tiba-tiba orang puji Nabi, orang nak selawat dekat Nabi, kita marah. Pelik tuan-tuan. Tak tahulah kalau tuan-tuan nampak tak pelik tuan-tuan tu. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala tutup pintu hidayah ni. Benda hak pelik dia tak nampak pelik. Benda hak pelik dia tak nampak pelik. Benda hak tak betul buat, dia buat. Sebab pintu hidayah dia tutup.
Dan dinamakan mereka itu demikian bukannya menghina mereka itu, kerana asalnya mereka itu tahukan dirinya isi neraka dan mustahak azabnya. Kemudian apakala dinamakan mereka itu demikian, jadi ingat ia akan asalnya. Tok Syekh kita kata yang Nabi panggil mereka ni orang Jahannam ni bukan nak hina mereka, nak bagi mereka sedar asal usul mereka. Hang ni orang yang nak masuk neraka dah, dengan syafaat aku tarik hang. Jangan duk belagak sangat, jangan duk takabur, jangan duduk sombong sangat. Hang ni asal orang mana? Maka jadi bertambah-tambah sukanya. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, wallahu alam. Tuan-tuan, apa yang kita dapat simpulkan malam ni tuan-tuan? Yang pertama, rahmat Allah kita jangan putih. La taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah putih dengan rahmat Allah. Ini pengajaran yang pertama malam ni kita mengaji. Sampai tahap orang yang diazab dalam neraka, Allah Ta'ala buat keluar, Allah Ta'ala suruh masuk balik. Dia tak masuk balik sebab dia masih ada harapan dia dengan Allah. Tak pernah putih dengan rahmat Allah. Akhirnya dia boleh masuk syurga. Kita dengan rahmat Allah jangan pernah putih. Tuan-tuan berdoa tak dapat apa, tuan-tuan minta lama tak pernah dapat. Jangan pernah rasa jemu tuan-tuan nak minta dekat Allah. Minta kadang-kadang kita berdoa 3-4 kali tak boleh, minta lagi sampai boleh. Yang kedua, kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kita rasa ego nak minta syafaat dekat Nabi. Jangan rasa ego. Sebab Nabi Muhammad ni tuan-tuan adalah Nabi yang banyak syafaat dia kepada umat. Minta tuan-tuan. Dalam doa tuan-tuan nak minta, ya Allah, bangganya aku menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ziarah Nabi, duduk depan makam Nabi. Ya Rasulullah, jangan lupa syafaat aku di akhirat kelak. Tak ada syirik, tak ada rosak akidah, tak ada. Jangan tuan-tuan, kita mengaji ni ada ustaz-ustaz jenis agamawan celaru ni lagu tu lah. Semua orang tak betul, mereka je betul. Semua tak boleh buat, mereka je yang reti. Sebab tu kita jangan. Yang pertama dengan rahmat Allah jangan pernah putih. Yang kedua syafaat Nabi jangan pernah lupa minta. Mudah-mudahan dua benda tu kita mengaji pada malam ni, dua bab, dua masalah. Masalah 81 dengan 82 ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Masalah 83 kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Tanda bilang tu. Doa ni berapa bulan? 11. Tanda-tanda api tentu insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Saya ni panjang masalah tuan-tuan tu lah. Saya ni bulan depan lagi masalah tuan-tuan tu. Di wallahu alam. Jadi akhir kalam tuan-tuan sebelum saya nak tutup, macam biasa lagi ada kita bentangkan sejadah dan tabung untuk Yayasan Ar-Riyadah. Di belakang sana yang mana yang nak menyumbang silakan. Nak menyumbang untuk anak-anak tahfiz, anak-anak yatim, fakir miskin dan kerja-kerja Islam, tuan-tuan boleh menyumbanglah di belakang sana. Yang kedua, saya nak umum sikit tuan-tuan. Pada 23, 24 hari bulan ni saya akan mengetuai bersama dengan ayah saya rombongan Yayasan Ar-Riyadah akan ke Yala, Thailand. Program menandatangan MOU di antara Yayasan Ar-Riyadah dan University Sheikh Daud Fatani Yala, Thailand. InsyaAllah tuan-tuan, ni kita melihat satu masalah. Sekolah-sekolah tahfiz dalam Malaysia ni sekarang tumbuh macam cendawan lepas hujan. Betul tak? Tanu mahat tahfiz, tani mahat tahfiz. Kadang-kadang bagus, benda tu tak ada masalah. Lagi banyak tempat-tempat baik ni lagi bagus. Cuma bila budak-budak ni dia habis mengaji, habis lagu tu ya, ada tempat yang tak memberikan mereka ni untuk periksa SPM dan sebagainya. Akhirnya budak-budak ni mereka akan tinggal jauh dengan kawan-kawan yang mengaji akademik. Kawan ni ada diploma, ada degree, mereka ni tak ada apa. Saya melihat benda ni sebagai satu masalah. Jadinya kita akan buat program bersama dengan Syekh Daud Fatani untuk meng-SPM dan mengijazah serta mendiplomakan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok-pondok. Khusus kita buat di utara dulu. Kami pergi ni, kami nak tanda tangan di Malaysia, kami akan dilantik menjadi wakil mereka di sini. Saya sebagai lembaga senit universiti dan di komplek Yayasan Ar-Riyadah ni akan menjadi kampus Universiti Syekh Daud Fatani di utara tanah air Malaysia. Dan di Malaysia kita orang yang pertama. Mereka buat program PJJ. Lepas ni saya akan menjelajah pondok-pondok mahat tahfiz. Budak-budak yang habis mengaji, kita buat SPM dan ambil diploma di peringkat awal di situ.
Di budak-budak ni pun mereka nanti dah habis, mereka boleh dah duduk dalam jabatan-jabatan kerajaan. Jadinya apa yang saya nak abang, benda ni akan bermula pada Januari. Kita ada 30 orang dah belajar. Ada 3 kuliah, iaitu bahasa Arab, Usuluddin dan Syariah. Kita buat Syariah dulu 30 orang. Kita ambil ustaz-ustaz yang tak ada sijil ni. Ustaz-ustaz yang keluar pondok, yang nak mengajar, sijil tak ada. Jadi kita panggil mai buat program PJJ bersama dengan kita. 30 orang ni tuan-tuan, dia akan mula start pengajian pada Januari 2018. Cumanya lah ni, kita dalam kita nak buat tu ada tiga benda yang kita kena nak. Yang dia nak. Bilik kuliah, library, bilik mesyuarat untuk mereka nak main turun. Jadi sebelum saya nak pergi 23-24, saya nak selesaikan benda ni dulu. Kita nak guna lebih kurang 1,000. Saya stop saat cari duit tanah, kita nak selesai benda ni dulu. Lah ni baru ni saya pergi ke USJ. Ada satu makcik dia bagi kat kita cincin berlian. Cincin berlian. Saya pergi nilai baru ni hampir dekat 20,000 orang nak ambil. Jadi 100,000 cincin dia tu dah 20,000, tinggal 80,000. Malam ni saya nak cincin genggam pula. Nak maklum nak tolong bubur tak. Benda ni saya nak segera tuan-tuan, sebab 23-24 saya akan pergi buat pembentangan dekat mereka tentang bangunan kita dan sebagainya. Kalau tak siap leceh lah tuan-tuan. Ni kita nak buat Universiti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyaklah saya nak cerita pasal tak boleh, pasal live. Banyaklah tuan-tuan. Kalau kita tak buat, kesan buruk untuk perkembangan Islam di masa depan ni agak terancam. Jadi tuan-tuan yang nak wakaf di luar sana insya-Allah. Dan dekat luar sana ada koko dan ada juga wakaf insya-Allah di luar sana. Dan juga di luar sana siapa yang nak masih menyertai umrah bersama dengan saya juga ada pendaftaran di luar sana insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi